Kopi sanangan miampai dohoi Sabino Saribun ni apal BTTV totong dupai no. Tinggal di rumah, lindungi diri anda dan keluarga dari wabak COVID-19. Hari ini Sabah merekodkan 21 lagi kes baharu positif COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negeri ini meningkat kepada 103. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal mengingatkan rakyat di negeri ini agar mematuhi perintah kawalan pergerakan yang berkuat kuasa mulai hari ini sehingga 31 Mac. Beliau yang juga pengerusi Majlis Keselamatan Negeri Sabah berkata adalah penting agar orang ramai mematuhi perintah itu dengan mengurangkan pergerakan sepanjang tempoh 14 hari ini. Ia bagi membendung penularan wabak COVID-19 agar perintah berkurung dan darurat tidak perlu dikuatkuasakan. Kini wabak sebegini melibatkan 3 peringkat, iaitu bermula dengan perintah kawalan pergerakan, diikuti dengan perintah berkurung di bawah bidang kuasa polis. Manakala peringkat terakhir pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong yang mana ia akan membabitkan tentera. Datuk Seri Muhammad Shafie berharap penguatkuasaan di negara ini tidak akan sampai ke tahap pengisytiharan darurat. Atas sebab itu, penularan wabak ini perlu dibendung dengan memastikan garis panduan yang ada dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia dalam tempoh 14 hari ini. That's why we want to ensure that this environment that we are in is a different environment. It's very serious, but because there was no sort of control, that stringent kind of control that has been done before. So that's why we introduced this, to ensure that the people, we can plant into their minds and their heart, it is no longer an environment that you can enjoy having coffee in the coffee shop, spending time hours and hours, and good numbers of people will be surrounded by you. So this is what I think we have to contend. Jadi tujuan dia ialah untuk membendung, mengawal gerakan masyarakat di peringkat negeri ini, tujuan supaya jangan dia berjangkit. Ya, walaupun ada kawasan-kawasan seperti yang disebutkan tadi yang mungkin tidak ada jangkitan dia. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah berkaitan COVID-19 di Kota Kinabalu petang tadi. Beliau berkata polis sudah dimaklumkan mengenai pengawalan sepanjang perintah ini dan mereka sudah faham bagaimana kawalan dapat dilakukan untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini sebaik mungkin. Menurutnya, kerajaan negeri juga menggerakkan jawatan kuasa di peringkat kampung di setiap daerah supaya mereka memainkan peranan mengesan individu atau kawasan yang dikenal pasti. Beliau berkata perkara ini adalah isu yang amat serius, maka kerjasama perlu dilakukan bagi memastikan individu dan kawasan yang disyaki dapat dikesan. Tapi dalam pada itu kita juga memantau, ya, kita gerakkan semua jawatan kuasa keselamatan kampung yang ada di peringkat daerah-daerah untuk pastikan supaya mereka juga mainkan peranan, able to detect. It's a very serious matter, serious issue. Collective effort must be done untuk memastikan supaya kita dapat mengenal pasti di mana kawasan, siapa dia yang akan berhadapan dengan masalah penyakit ini. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi turut mengeluarkan nasihat sama kepada orang ramai agar tidak keluar rumah sepanjang tempoh 14 hari ini. We need cooperation for everybody. Like, when you are not supposed to move, please don't move. And you're supposed to be home quarantine, please, because that will actually reduce the impact of the spread in the community if it's already happening. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata itulah tujuan sebenar Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di negara ini. Saya ingin menjelaskan tujuan kerajaan melaksanakan perintah ini. Kenapa sekolah, universiti dan sebahagian pejabat, premis perniagaan dan kilang ditutup? Tujuannya ialah supaya saudara-saudari tidak perlu bergerak ke sana sini. Saudara-saudari tak perlu bersesak-sesak dalam LRT.
MRT ataupun bas untuk ke tempat kerja. Tidak perlu bersesak di kantin ataupun di kedai makan di waktu rehat tengah hari. Anak-anak kita tidak perlu pergi ke sekolah, tidak perlu mengikuti aktiviti-aktiviti sukan dan lain-lain yang boleh mendedahkan mereka kepada jangkitan virus COVID-19 ini. Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Luangkan masa bersama-sama anak, isteri dan ahli keluarga. Tidak perlulah keluar ke mana-mana. Dengan cara ini, saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19 dan penularan wabak ini insya-Allah dapat kita bendung. Inilah tujuan sebenar Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas yang disiarkan secara langsung oleh semua stesen televisyen tempatan 8 malam tadi. Katanya Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari bukan bertujuan agar rakyat negara ini dapat balik ke kampung, menghadiri kenduri atau bersiar-siar dan membeli belah. Tujuannya bukan untuk membolehkan saudara-saudari balik kampung ataupun memenuhi jemputan kenduri atau membeli belah di pasar raya, bersia-sia di taman atau bercunti di tempat peranginan. Bukan. Tujuannya ialah supaya saudara-saudari duduk di rumah. Just stay at home and protect your family and yourself. Tan Sri Muhyiddin kesal kerana ramai rakyat negara ini yang keluar rumah dalam perjalanan balik kampung. Tegasnya kerajaan mungkin terpaksa melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan jika wabak COVID-19 belum dapat dibendung. Saya sebutkan perkara ini kerana semalam ramai yang balik ke kampung. Tak ada salah lah balik ke kampung. Tetapi saya lihat lebuh raya sesak dengan kenderaan menuju ke arah utara, selatan, timur dan barat. Stesen bas juga sesak dengan orang ramai yang ingin pulang ke kampung, ribuan bilangannya. Saya takut melihat bingan yang seramai itu. Oleh sebab itu saya ingin merayu kepada saudara-saudari, tolonglah stay put where you are. Yang ada di Kuala Lumpur, duduklah di Kuala Lumpur. Yang ada di Johor Bahru, duduklah di Johor Bahru. Kalau di Pulau Pinang, duduklah di Pulau Pinang. Kalau anda merancang untuk pulang ke kampung, batalkanlah dahulu niat ini. Pergilah balik ke kampung di waktu yang lain. Saya minta tolong untuk tempoh 2 minggu ini sahaja dulu. Kenapa? Kerana kita hendak putuskan rantaian jangkitan. We want to break the chain of infection of this virus. Supaya jumlah orang yang dijangkiti wabak virus COVID-19 ini dapat dikurangkan ataupun dihapuskan. Kenapa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini selama 2 minggu? Inilah COVID-19 ini mempunyai hayat inkubasi ataupun incubation 2 minggu. Terdapat kes di mana simptom hanya muncul selepas itu. Dan kerajaan berharap selepas habis tempoh 2 minggu, mereka yang mempunyai simptom berjaya diasingkan untuk diberikan rawatan, menjadikan Malaysia ini bebas daripada COVID-19. Jika dalam tempoh ini kita belum berjaya sepenuhnya, maka kerajaan mungkin terpaksa melanjutkan tempoh Perintah Kawal ini. Mungkin untuk 2 minggu lagi ataupun lebih panjang daripada itu. Dan oleh itu adalah penting bagi kita semua untuk mengasingkan diri dan juga keluarga kita daripada terdedah kepada virus COVID-19 dengan berada di rumah. Meskipun Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari bermula hari ini, ada yang dilihat tidak serius dan keluar rumah untuk beredar beramai-ramai, antaranya di taman rekreasi di sekitar Kota Kinabalu seperti di Taman Tun Fort Stephens Bukit Padang dan Bukit Kopungit.
Untuk itu, orang awam diberi ingatan agar tidak keluar rumah. Mereka diminta menghentikan aktiviti sukan di tempat awam untuk meminimumkan risiko pendedahan kepada wabak COVID-19. Menteri Belia dan Sukan Fong Jinzi menasihatkan penduduk agar bersenam di rumah masing-masing. Atlet Sabah juga dinasihatkan untuk menjalankan latihan di persekitaran rumah sahaja dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Semua kemudahan sukan di bawah jagaan Lembaga Sukan Sabah juga ditutup bermula hari ini sehingga 31 Mac 2020. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah juga tampil memberi penjelasan mengapa perintah kawalan pergerakan perlu dipatuhi. Hari ini adalah hari pertama perintah kawalan pergerakan selama 14 hari di negara kita. Dengan kata-kata mudah, sila duduk di rumah dan jarakkan diri anda daripada orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tempoh inkubasi COVID-19 adalah selama 14 hari. Kita mempunyai peluang yang tipis untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Jika kita gagal, kemungkinan perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan. Bantulah Kementerian Kesihatan Malaysia dengan memainkan peranan anda kerana setiap individu bertanggungjawab untuk mengambil segala langkah-langkah pencegahan demi keselamatan diri dan keluarga anda. Kegagalan bukan pilihan di sini. Jika tidak, kita mungkin menghadapi gelombang ketiga virus ini yang akan seterusnya menjadi lebih besar seperti tsunami. Lebih-lebih lagi jika kita mempunyai sikap tidak kisah. Saya merayu kepada semua rakyat Malaysia, sila ambil perintah kawalan pergerakan ini secara serius. Duduk di rumah dan jangan keluar. Kerajaan Sabah melalui Kementerian Pelajaran dan Inovasi akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi bagi menyelesaikan isu penginapan pelajar Sabah yang kini menuntut di institusi pengajian awam di Semenanjung Malaysia. Ketua Menteri berkata bantuan kepada pelajar sepanjang perintah kawalan pergerakan akan diselaraskan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Katanya sebahagian pelajar Sabah kini ditempatkan di rumah Sabah bagi mereka yang tiada tempat tinggal. Katanya kerajaan akan membantu memastikan pelajar Sabah mempunyai penginapan dan bekalan makanan yang mencukupi semasa perintah kawalan pergerakan berkuat kuasa dari 18 hingga 31 Mac ini. Sebahagian dari antara mereka yang mana tidak ada tempat untuk tinggal, kita tempatkan di rumah Sabah. Manakala saya telah minta kepada Menteri Pelajaran berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan di peringkat pusat berhubung mana kampus yang mungkin dibolehkan pelajar-pelajar datang dari Sabah yang berada di Kuala Lumpur yang tidak perlu balik. Pasal kalau mereka balik juga, kita akan berbaris nak beli tiket. Mungkin berada di lapangan terbang. Yang kita nakkan ni supaya less mobility. Jadi tujuan dia kalau dapat kita contain them berada di tempat di mana mereka tinggal supaya jangan bergerak sangat. Jadi kalau hostel itu dibuka, membolehkan. Bekalan makanan pihak kerajaan negeri akan sediakan untuk membolehkan mereka berada dalam keadaan kesihatan mencukupi dalam jangka masa kawalan itu sehingga buka, ya, sama ada IPT ataupun sekolah-sekolah yang mereka berada. Ketua Menteri turut menegaskan ini adalah masanya untuk memberi perhatian kepada penjagaan kesihatan dan keselamatan rakyat bukannya berpolitik. Beliau mengulas mengenai isu Ketua Kerajaan 5 Negeri Pembangkang termasuk Sabah yang tidak dijemput menghadiri mesyuarat khas berhubung COVID-19 bersama Perdana Menteri pada Isnin. Well, we shouldn't prolong. Yang penting kepada kita, we do what is necessary to move forward. Ya, since KSN dah maklumkan dan dia apologize, dan kita nakkan supaya yang penting kita jaga kesihatan, keselamatan negara kita dan rakyat kita. That is more important than anything. Ya, there should be no boundaries of political ideology yang ada. Yang penting kepada kita, we want to contribute to make sure that supaya bagaimana keadaan kesihatan dan gerakan kerja untuk mengawal membendung COVID-19 ini akan dapat dikawal dengan baik. Ya. Orang ramai akur dengan perintah kawalan pergerakan yang berkuat kuasa selama 14 hari bermula hari ini bagi menangani penularan wabak COVID-19. Di Kota Kinabalu, kompleks membeli belah utama di pusat bandaraya ditutup sementara secara sebahagian dan sepenuhnya. Antara premis beli belah yang ditutup sepenuhnya adalah Wisma Merdeka dan Suria Sabah.
Sementara sebahagian kedai yang menyediakan perkhidmatan termasuk bekalan makanan, farmasi, supermarket, bank dan kedai serbaneka di Kompleks Membeli Belah Imago, KK Plaza, Centrepoint, City Mall, One Borneo, Pusat Teknologi dan Komersial Antarabangsa ITCC, Megalong di Penampang dan Oceanus beroperasi seperti biasa. Pihak pengurusan semua kompleks membeli belah masing-masing mengeluarkan notis pemberitahuan itu menerusi laman Facebook rasmi. Sementara itu, semua pasar awam seperti Pasar Besar Kota Kinabalu, Pasar Tanjung Aru, Pasar Sembulan, Pasar Inanam, Pasar Menggatal dan Pasar Telipuk dibuka seperti biasa bagi memudahkan orang awam membeli barangan keperluan harian. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nordin Siman menerusi kenyataan rasmi di laman Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu memaklumkan semua premis perniagaan lain ditutup di sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Katanya hanya premis menyediakan perkhidmatan penting seperti pasar raya, kedai runcit dan kedai serbaneka yang menjual keperluan harian sahaja dibenarkan beroperasi. Manakala tapak pasar penjajah seperti pasar malam, pasar harian dan tamu mingguan dalam kawasan Bandaraya Kota Kinabalu akan ditutup sementara sepanjang RMO berkuat kuasa. Menurutnya, taman-taman awam di bawah kendalian DBKK juga akan ditutup sementara kepada semua pengunjung sepanjang tempoh perintah itu berkuat kuasa. Setakat semalam, Malaysia merekodkan 2 kematian membabitkan peserta Perhimpunan Tablik berusia 34 tahun di Johor dan seorang pastor berusia 60 tahun di Sarawak. Kes positif COVID-19 yang direkodkan di seluruh negara meningkat kepada 673 kes setakat semalam, termasuk 49 kes yang telah sembuh. Di Sabah sehingga semalam 82 kes positif COVID-19 dilaporkan berikutan pertambahan 25 kes baru. Tinjauan di Kuching turut mendapati orang ramai termasuk peniaga akur dengan arahan itu dan menyokong tindakan diambil kerajaan dalam mencegah penularan wabak COVID-19. Bagi saya, langkah kerajaan untuk membuat kawalan pergerakan itu adalah sangat baguslah. Kerana memandangkan buat masa itu di Sarawak, di Kuching Sarawak terutamanya sekali lah, ianya telah semakin merebak, makin meluas dan jika tidak dikawal dengan lebih awal, cepat, kita khawatiri ianya akan melarat lah. Yang pentingnya penyakit ya, takut memanglah kata orang kita jangka benda macam ni, tapi kita takut aja. Kita follow lah kata kerajaan, Jabatan Kesihatan Madagya. Macam ni juga lah. Ni kita nak mula. Dalam masa 2 minggunya hanya operasi kami tu clear dulu apa dulu. Buat masa tu saya ada masalah lah bagi kami orang. Tapi menyuruh kami berhentilah sekejap. Bukannya lama pun 2 minggu je. Bagi saya menyokong tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membuat sekatan kawalan berkenaan dengan virus ini. Jadi daripada ia terus berluasa, jadi kita sebagai peniaga akur tindakan ini. Jadi kita berharap masalah ini tidak akan berpanjangan lah. Dan jika nak dikatakan mendatangkan kesan kepada kita sebagai peniaga, memang kita akan merasa terkesan. Universiti Malaysia Sabah UMS memberi kebenaran kepada pelajar untuk terus berada di kolej kediaman masing-masing jika mereka berhasrat berbuat demikian, namun pelajar perlu memaklumkan pengurusan kolej kediaman bagi tujuan pemantauan. Pelajar juga perlu mematuhi langkah-langkah kesihatan dan arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa universiti dari masa ke semasa. Bagi pelajar yang pulang ke kampung halaman pula, mereka boleh pulang dengan syarat maklumkan kepada pengurusan kolej kediaman terlebih dahulu bagi memudahkan proses pemantauan. Semua kafeteria dalam UMS juga dikehendaki beroperasi secara membawa pulang atau take away atau melalui penghantaran makanan sahaja. Pelajar juga dinasihatkan menghadkan pergerakan mereka ketika berada di luar kampus. Untuk pelajar yang ingin kembali semula ke kolej kediaman selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, mereka perlu menjalani saringan kesihatan bagi memastikan tahap kesihatan mereka adalah baik sebelum dibenarkan kembali ke kolej kediaman masing-masing. Pelajar juga perlu merujuk ke pusat rawatan warga UMS sekiranya mempunyai gejala jangkitan pernafasan dalam tempoh 14 hari setelah kembali ke kampus.
manakala semua operasi dan perkhidmatan dalam UMS ditutup kecuali perkhidmatan kritikal seperti kesihatan, kewangan, hal ehwal pelajar, kolej kediaman, keselamatan, fasiliti dan kesiapsiagaan. Menyedari cabaran dan bebanan tugas kaki tangan Kementerian Kesihatan ketika ini, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengambil inisiatif membantu kerja-kerjanya kuman di sekitar kawasan berisiko atau hotspot. Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri Arifin Asgali berkata, 5 pasukan DBKK turun membantu sejak 2 hari lalu dan kerja-kerja itu akan berterusan selagi diperlukan. DBKK turut membantu dari segi logistik sekiranya Kementerian Kesihatan memerlukan bantuan kenderaan mahupun bot untuk ke pulau-pulau. Katanya kawasan yang dikenal pasti tidak boleh didedahkan bagi mengelak berlakunya panik dalam kalangan orang awam. Setakat semalam, Kota Kinabalu merekodkan kes ketiga tertinggi di Sabah dengan 12 kes, selepas Lahadatu 23 kes dan Tawau dengan 16 kes. Topinai hingga kano awal PTTV Head Final, Yogi Salvinus Saribun, Konsikau.